Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada Ustazah Nurul Hasanah sebagai pensyarah kami di CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Baiklah Ustazah, pada hari ini kumpulan 5 akan membentangkan hasil dapatan kajian, iaitu impact COVID-19 terhadap falsafah pendidikan negara. Untuk makluman Ustazah juga, ahli kumpulan saya sendiri Faizul bin Adnan, selepas tu Encik Suhaimi bin Azmi dan juga Cik Siti Nur Atika binti Syekh Ibrahim. Ya. Pembentangan ini kami akan bahagikan kepada 3, iaitu slide yang akan dibentangkan oleh saya sendiri. Selepas itu Encik Suhaimi dan juga Cik Siti Nuaratika. Ya. Baik, saya teruskan dengan bahagian saya untuk slide ini. Yang pertama, dalam isi kandungan akan terdapat pendahuluan, iaitu akan diterangkan oleh saya. Akan ada 5 objektif kajian dan seterusnya cadangan dan juga kesimpulan. Baik, sebelum saya teruskan dengan objektif yang pertama, izinkan saya untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan kejadian ataupun fenomena wabak COVID-19 yang telah menular di Malaysia sejak awal tahun, pada tahun 2020 lagi. Ya. Tetapi COVID-19 ini dia sampai ke muncak apabila kerajaan dah mula membuat sekatan pergerakan harian rakyat. Jadi sudah semestinya kesannya sangat besar dan implikasi kepada rakyat kita lah, terutamanya dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Baik, salah satu sektor yang sangat penting di Malaysia adalah sektor pendidikan dan tidak terkecuali juga terkesan dari pandemik ini. Dan kumpulan kami sepakat juga bahawa bukan setakat pelajar tetapi juga kepada guru, semua kaki tangan pejabat yang terlibat dalam merancang dan merangka perjalanan pendidikan di semua negeri. Dan secara tidak langsung juga kesan dari pandemik ini juga sedikit dasar pendidikan negara dan juga falsafah pendidikan negara turut terkesan, ya, secara tidak langsung. Sememangnya pandemik ini tak pernah berlaku lagi di dunia, bukan setakat di Malaysia sahaja. Dan oleh yang demikian, saya percaya dan juga rakan-rakan sekumpulan percaya bahawa penambahbaikan untuk masa hadapan perlu dilakukan terhadap dasar dan juga falsafah pendidikan negara. Ya. Baik, untuk makluman Ustazah juga, pihak kami, kumpulan kami telah menggariskan 5 objektif kajian. Saya terangkan sedikit ya Ustazah. Yang pertama adalah konsep fahaman falsafah pendidikan negara. Ini yang objektif yang pertama. Yang kedua, kita nak terangkan juga peranan pendidikan negara dalam bidang pendidikan negara. Yang ketiga adalah kita nak kenal pasti apakah isu dan cabaran ketika era pandemik inilah. Ya. Dan yang keempat adalah selepas kita mengenal pasti, kita nak jelaskanlah apakah kaedah yang paling sesuai kita jalankan ataupun laksanakan dari aspek falsafah pendidikan negara ini ketika pandemik COVID-19. Dan yang last sekali, yang terakhir adalah kita nak huraikan apakah kesan pandemik COVID-19 ini kepada perubahan pelaksanaan sektor pendidikan di Malaysia. Ya. Baik, yang ini objektif yang pertama saya yang terangkan, ya, iaitu konsep fahaman falsafah pendidikan negara bagi melahirkan masyarakat yang berilmu, pengetahuan dan berdaya saing. Sebelum saya terangkan itu, izinkan saya terangkan serba sedikit konsep falsafah pendidikan. Ini seberingkas je lah Ustazah. Baik, yang pertama adalah apa itu falsafah? Pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas. Dan ini falsafah ini sebenarnya secara umumnya sebagai garis panduan, tetapi yang betul lah, yang betul dan logik dan juga boleh diterima pakai. Dan yang kedua adalah ianya dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Dan boleh dah disimpulkan di sini bahawa
falsafah pendidikan ini bukan diambil kaedah yang remeh-temeh, tetapi melalui proses yang panjang. Ya. Dan yang ketiga adalah tujuan falsafah, membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju dan pedoman dalam kehidupan. Sama juga dalam falsafah pendidikan negara kita. Sebab itulah falsafah pendidikan sangat penting di Malaysia. Sebabnya ia memberi hala tuju dan juga apakah kaedah yang perlu para pendidik jalankan untuk melahirkan masyarakat yang berilmu di masa hadapan. Ya, dan yang keempat adalah falsafah pendidikan boleh diartikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Dan sememangnya falsafah pendidikan ini sangat kritikal dan juga memberi impak yang sangat besar ya dalam pendidikan kita. Tetapi sudah semestinya dalam usaha kita melahirkan masyarakat yang berdaya saing, falsafah pendidikan perlulah kita jelaskan kepada rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi pengajian tinggi. Ya. Baik, izinkan saya terangkan sedikit Ustazah latar belakang falsafah pendidikan negara. Yang ini very umum sahaja kerana falsafah pendidikan negara ini mudah diperolehi ataupun memang sudah terjelas dalam pendidikan negara. Ya. Baik, yang pertama adalah FPN, falsafah pendidikan negara, diperkenalkan pada tahun 1987, dah lamalah. Ya. Dan pada dasarnya pengubahan FPN memperlihatkan hasrat Malaysia yang kuat dalam mereka iasa modal insan dengan melangkah tampak ke depan alam era pendidikan. Maksudnya di sini FPN kita buat, kita rangka supaya ianya menjadi satu perkara yang menjadi titik tolak dalam melahirkan modal insan, iaitu individu-individu yang boleh berdaya saing, boleh berhadapan dengan isu-isu semasa. Dan yang ketiga adalah falsafah pendidikan yang tersendiri dan seterusnya menyatakan dengan jelas matlamat dan hala tuju sistem pendidikan negara. Dan sebab itulah falsafah pendidikan sangat penting kerana ianya dijadikan sebagai tunjang hala tuju sistem pendidikan negara. Dan yang keempat adalah membuktikan bahawa Malaysia mempunyai acuannya tersendiri. Dan of course pengubahan FPN ini sangat penting selain daripada menjadi hala tuju dan juga matlamat, ianya juga menjadikan satu image Malaysia bahawa kita mampu untuk mencorak pendidikan untuk anak-anak rakyat Malaysia tanpa mengikut 100% acuan dari negara lain, dari negara lain. Baik, sedikit intipati falsafah pendidikan negara. Pendidikan Malaysia adalah satu usaha berterusan dan ianya mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ringkasan untuk intelek, rohani, emosi dan jasmani adalah JERI. JERI berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan of course lah dalam kita nak memperkembangkan sesuatu potensi individu, tak kira lah dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di institusi pengajian tinggi. Empat aspek ini iaitu JERI sangat penting berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan satu lagi intipati falsafah pendidikan negara, ini kita petik dari Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1998. Kementerian Pendidikan Malaysia pada ketika itu adalah melahirkan warga Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ini adalah salah antara elemen-elemen yang perlu dititik beratkan. Sebab banyak. Jika kita melihat intipati falsafah pendidikan negara sekalipun, terlalu banyak perkara yang memang telah digaris pandukan untuk pelajar-pelajar kita untuk mencapai tahap keharmonian dan kemakmuran bukan setakat individu tetapi kepada keluarga, masyarakat dan juga negara secara umumnya. Dan juga Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun. Ini memang betul.
pada ketika 20 tahun, 30 tahun yang lepas, Malaysia ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 50 tahun yang lepas, Malaysia belum begitu menekankan isu pendidikan, ya. Apatah lagi dari segi dan aspek kualiti modal insan. Tetapi pada ketika ini sektor pendidikan sangat penting. Sebab itulah wujudnya FPN pada tahun 1987, kerana kepimpinan Malaysia pada ketika itu mereka sedar bahawa pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk kita menerajui kepimpinan negara, ya. Dan pada tahun 2013 disiarkan juga di berita harian berkenaan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), supaya pelajar atau murid dapat dibangunkan sejajar dengan kehendak dan keperluan ekonomi. Ya, yang ini adalah mengenai dengan FPN, ya, intipati FPN, ya. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2013 juga belanjawan pada ketika 2014 yang diumumkan di Parlimen mensasarkan pembangunan modal insan sebanyak 54.6 bilion bagi kecermelangan pendidikan. Sangat besar peruntukan tersebut, hampir 21% daripada keseluruhan perbelanjaan bagi tahun 2014. Jadinya 21% itu sangat besar kerana jika kita melihat perbelanjaan dalam sektor yang terdapat di Malaysia ini terlalu banyak. Tetapi kita lihat bahawa kerajaan pada ketika itu sangat menekankan pendidikan dan sanggup memperuntukkan sejumlah wang yang banyak untuk tahap dan kecemerlangan pendidikan kepada rakyat Malaysia. Dan juga pada tahun 1996 dari segi Akta Pendidikan menyatakan bahawa falsafah memberi implikasi kepada pendidikan negara melalui pendekatan bersepadu yang menekankan pengembangan potensi insan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Dalam Akta Pendidikan sekalipun menyatakan bahawa kepentingan falsafah pendidikan negara. Ini adalah intipati-intipati yang sangat bermanfaat untuk kita menilai semula, ya. Dan yang terakhir adalah pendekatan ini mampu mendidik bukan sahaja akal tetapi juga hati sehingga modal insan tersebut mengiktiraf kewujudan pencipta, ya. Dan ini menurut Nur Hafizoh dan juga Rohana 2013. Dan sememangnya kalau kita ikut sekalipun falsafah dan juga pendidikan negara, antara intipati-intipati ini sebenarnya tidak jauh daripada peranan dan juga apakah hala tuju manusia itu sama ada mengikut Tuhan ataupun tidak. Dan itu telah diterapkan dalam falsafah pendidikan dan juga dasar pendidikan negara. Ya. Baik, saya rasa itu sahaja Ustazah untuk pembentangan bahagian saya pada kali ini. Saya serahkan kepada rakan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan ini dan saya akan kembali pada slide yang terakhir sekali nanti. Baik, sekian saja saya serahkan kepada Cik Suhaimi dan juga Cik Siti Nur Atikah. Assalamualaikum. Seterusnya, kita ke bahagian 2.2 iaitu peranan falsafah pendidikan negara kepada sektor pendidikan negara. Pertama sekali, apa yang kita dapat ketahui daripada matlamat pendidikan negara adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai sasiah yang seimbang dan bersepadu serta berilmu pengetahuan dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Dari situ, falsafah pendidikan negara ini dapat membantu pelajar mengembangkan potensi secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual ataupun lebih dikenali sebagai JERI. Seterusnya, falsafah pendidikan negara ini digubal sebagai menentukan haluan dan sumber inspirasi kepada usaha dan rancangan dalam bidang sektor pendidikan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan falsafah pendidikan negara ini sebagai rujukan dalam melahirkan modal insan dan individu yang berjaya. Seterusnya, melalui proses pendidikan ini juga,
Falsafah pendidikan ini dapat menghasilkan rakyat yang progresif serta cekap dalam melaksanakan tugas serta produktif dan dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan sektor pendidikan dengan mengamalkan kemahiran profesional yang sangat memainkan peranan penting dan berperanan besar dalam menghasilkan generasi yang berdaya saing. Peranan falsafah pendidikan negara ini juga adalah bagi membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara dan menjadi bimbingan untuk para pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, contohnya dalam penentuan aktiviti core curriculum dan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi peringkat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Puan Nur Hasanah binti Tamili. Sebelum saya memulakan saya punya pembentangan, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Suhaimi bin Azmi dan nombor matrik saya adalah 2021-729997. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu dan cabaran dalam pelaksanaan falsafah pendidikan negara serta kesan pandemik terhadap perubahan sektor pendidikan di Malaysia. Kita pergi kepada isu antara isu dan cabaran dalam pelaksanaan pendidikan falsafah pendidikan negara. Antara isu yang utama adalah dalam menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Manakala isu yang kedua pula adalah dalam mengamalkan komunikasi yang berkesan. Seterusnya isu yang ketiga adalah dalam mengaplikasi teknologi terkini. Seterusnya kita pergi kepada isu yang pertama dalam menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Antara cabaran dia adalah pemimpin perlu lebih fokus kepada fleksibel dan pelbagai. Sebenarnya dalam keadaan pandemik yang seperti ini, kepimpinan tradisional sebenarnya tidak sesuai lagi untuk dipraktikkan kerana kepimpinan yang efektif dipengaruhi oleh tiga komponen, iaitu pemimpin, pengikut dan juga konteks. Dalam arti kata lain, komponen utama iaitu komponen pemimpin dan komponen pengikut itu tadilah sebenarnya dipengaruhi oleh hubungan kerja yang bersifat kompleks ataupun sukarela berlaku dalam organisasi. Manakala dalam dunia yang serba moden seperti ini, sangatlah memerlukan kebijaksanaan dan satu pendekatan kepimpinan yang baru. Jadi dalam menangani isu dunia seperti ini, cabaran baharu untuk pemimpin adalah perlu lebih fokus kepada fleksibel dan juga pelbagai. Seterusnya kita pergi pada isu yang kedua adalah dalam cabaran yang pemimpin di mana perlu menguasai pelbagai teknik kemahiran ataupun multi skill. Seperti yang kita tahu, pemimpin juga multi skill ini jugalah termasuk memiliki ciri-ciri yang spiritual. Walaupun sebenarnya pengertian spiritual itu adalah luas, tapi spiritual ini lebih tekan kepada aspek keterbukaan tingkah laku, niat dan juga kesedaran yang tinggi. Seterusnya kita pergi kepada isu dan cabaran yang kedua dalam pelaksanaan falsafah pendidikan negara ketika era pandemik ini, iaitu adalah dalam mengamalkan komunikasi yang berkesan. Yang pertama adalah proses komunikasi itu tidak dapat dijalankan dengan lancar. Seperti yang kita tahu, ini adalah antara halangan dan rintangan yang kita tempuhi akibat daripada pandemik yang kita lalui seperti ini. Sebagai contoh, komunikasi yang lazimnya secara bersemuka antara pemimpin dengan warga organisasinya juga telah berubah dari komunikasi secara dalam talian. Sebenarnya menurut kajian statistik juga ada menyatakan terdapat peningkatan terhadap penggunaan teknologi tersebut secara mendadak. Seterusnya, pihak pengendali telekomunikasi juga perlu merancang pelan kesinambungan perniagaan dengan lebih teliti supaya rangkaian aplikasi dan talian dan perkhidmatan pelanggan akan beroperasi seperti biasa. Seterusnya, cabaran dalam mengaplikasi teknologi terkini. Antaranya adalah dalam menstrukturkan semula proses PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran kepada pembelajaran berteknologikan digital. Sebenarnya di sini pemimpin sekolah dan juga guru-guru telah diarahkan untuk menstrukturkan semula proses pengajaran dan pembelajaran kepada pembelajaran yang berteknologikan digital semasa PKP juga dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Selain itu, pendigitalan masyarakat juga sedang mula giat diperkatakan. Jadi aspek kreativiti dan inovasi itu sangatlah diperlukan untuk berhadapan dengan situasi krisis seperti ini supaya mampu berikan penyelesaian kepada fenomena yang baru seperti ini. Seterusnya adalah ubah kaedah belajar dari bersemuka kepada dalam talian, iaitu secara online. Ini adalah antara kaedah penyelesaian dalam pendidikan yang telah dilaksanakan di kebanyakan negara dalam usaha menangani cabaran pandemik seperti ini. Sebenarnya Malaysia juga tidak terkecuali daripada menemani cabaran pandemik ini, iaitu dengan melalui
dengan melalui sistem pendidikan yang dilakukan secara atas talian ataupun online. Selain itu adalah guru-guru ini diminta sediakan bahan pembelajaran online seperti slideshow. Ini adalah juga merupakan antara cabaran yang dihadapi oleh guru-guru ataupun pihak pendidik di mana mereka diminta menyediakan bahan pembelajaran atas talian dan juga di samping mengaplikasikan juga pembelajaran yang sedia ada. Pembelajaran melalui Google Classroom juga sedang dipergiatkan bagi menggalakkan lagi pembelajaran secara standard terhadap semua pelajarnya. 2.4 Strategi dan kaedah terbaik pelaksanaan falsafah pendidikan negara ketika pandemik COVID-19. Ketika negara dalam fasa memutuskan rantaian penularan jangkitan wabak COVID-19, kerajaan telah mengarahkan semua sektor dan institusi pendidikan awam dan swasta ditutup. Ini adalah bagi mengurangkan penularan ini terus berjangkit ketika kes makin meningkat. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu inisiatif dalam sektor pendidikan, iaitu pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran di rumah atau lebih dikenali sebagai PDPR. Pelaksanaan PDPR dalam tempoh yang dirancang ini adalah bagi menggantikan kelas yang tidak dapat dijalankan secara fizikal atau kebiasaannya. Oleh itu, PDPR ini dilaksanakan secara atas talian antara guru dan murid bagi memastikan tiada murid yang tercicil walaupun dalam keadaan norma baharu. Pelaksanaan PDPR ini adalah secara atas talian walaupun guru dan murid tidak dapat berjumpa seperti biasa. Namun, guru dan murid dapat menyesuaikan diri dalam keadaan norma baharu dengan berhubung melalui atas talian seperti kelas diadakan secara Google Meet ataupun perbincangan dijalankan dalam grup WhatsApp. Seterusnya, penyelarasan silibus pengajaran dan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai manual PDPR untuk membantu guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam norma baharu. Pihak sekolah perlu mengatur strategi untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara optimum antara guru dan murid. Dan seterusnya, pelajar dapat mengikuti PDPR berdasarkan keperluan dan kesediaan silibus yang ditetapkan. Guru perlu memastikan standard pembelajaran disampaikan melalui kaedah bersesuaian mengikut keupayaan murid. Seterusnya, penyertaan dalam aktiviti kokurikulum sebagai penyembur rohani kepada pelajar. Seperti kita sedia maklum, sepanjang PDPR dijalankan, guru dan murid tidak dibenarkan untuk berada di kawasan sekolah atau menghadiri kelas secara fizikal. Oleh itu, murid cenderung untuk berada di dalam rumah dan menghadiri kelas secara atas talian. Ini akan menyebabkan murid berasa sangat lesu kerana hanya duduk dan menghadiri kelas secara online dari pagi sehingga petang. Oleh itu, murid akan mudah merasa lemah dan tidak bermain kerana tidak dapat beriadah seperti hari kebiasaannya semasa berada di sekolah. Oleh itu, guru kaunseling memainkan peranan yang penting dalam memberikan sokongan moral supaya murid akan sentiasa merasa seronok untuk belajar dan merasa motivasi seperti berada di dalam bilik darjah. Seterusnya kita pergi kepada kesan pandemik COVID-19 terhadap perubahan pelaksanaan pendidikan falsafah di Malaysia. Antara kesan yang pertamanya adalah dalam tekankan aspek kreativiti dan inovasi agar mampu berikan penyelesaian. Sebenarnya kesederhanaan juga membuka ruang untuk menzahirkan idea dalam suatu sistem yang dominan, kerana hal ini teramat jelas dapat dilihat apabila berhadapan dengan situasi pandemik macam ni. Selain itu juga, ianya sangat perlukan setiap pemimpin dan pengikut dalam rantaian kepimpinan untuk sentiasa dalam kesederhanaan sama ada semasa berkomunikasi, mahupun membuat keputusan dan merancang dalam keadaan yang sukar.
Jadi aspek kreativiti dan inovasi itu haruslah ditekankan dalam berhadapan dengan situasi semasa supaya ia mampu memberikan penyelesaian kepada fenomena yang baru. Seterusnya adalah memerlukan pemimpin dan pengikut berada dalam rantaian kepimpinan. Isu yang kesan yang ketiga adalah kompetensi penggunaan telekomunikasi meningkat seperti penggunaan aplikasi Google Meet, Skype, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Selain itu, aspek masa kewangan juga dapat dijimatkan dalam aktiviti seperti ini. Sistem penyampaian, perkongsian dan perbincangan maklumat jadi kurang jelas ataupun celaru. Sebenarnya organisasi perlu merancang untuk pastikan kesediaan infrastruktur yang diperlukan seiring dengan peningkatan penggunaan komunikasi. Kesannya jika kita gagal kuasai komunikasi dengan baik, akan mengakibatkan sistem penyampaian, perkongsian dan juga pembicaraan maklumat kepada warga organisasi jadi kurang jelas ataupun mungkin jadi celaru dan seterusnya, berikan kesan yang besar kepada pengurusan organisasi itu sebenarnya. Seterusnya kita pergi kepada poin yang terakhir. Perpustakaan negara sediakan perkhidmatan pinjaman buku secara online. Di sini sebenarnya pihak perpustakaan negara itu menjadikan perkhidmatan e-book portal bagi menggalakkan lagi aktiviti pinjaman buku secara percuma atas talian. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, syarikat telekomunikasi ada berikan 1 GB percuma setiap hari kepada pelanggan mereka bagi menyokong aktiviti pendidikan secara dalam talian ini. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah membentangkan kesemua objektif dan huraian sebentar tadi. Baik, seterusnya saya nak berikan beberapa cadangan hasil dari perbincangan kumpulan kami, kesan daripada impact COVID-19 terhadap falsafah pendidikan negara. Baik, kami telah menggariskan 5 cadangan. Yang pertama adalah perubahan dalam akademik kalender akademik persekolahan. Ya. Dan apakah maksud perubahan dalam kalender akademik persekolahan ini adalah sejak tahun lepas, iaitu 2020 dan juga tahun ini 2021, disebabkan sekatan COVID-19 ini, pelajar-pelajar tidak dapat menjalankan proses persekolahan secara teratur, walaupun secara umumnya PDPR, iaitu secara online telah dilaksanakan, namun kaedah fizikal itu tidak boleh diimplikasi, ya. Dan itu adalah antara cadangan yang pertama. Yang kedua adalah kaedah pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran telah berubah, ya. Dan ini adalah sangat penting dalam usaha kita nak memperbaiki, membuat tambah baik dalam falsafah pendidikan negara, supaya akan dimasukkan beberapa elemen dalam kaedah PNP di peringkat sekolah, ya. Dan yang ketiga adalah persediaan fisiologi dan psikologi tenaga pengajar. Tenaga pengajar ini bukan setakat guru-guru, tetapi juga kaki tangan pentadbiran yang terlibat dalam melaksanakan perjalanan pendidikan di sekolah dan juga institusi pengajian tinggi, ya. Dan yang keempat adalah hala 7 dan garis panduan falsafah pendidikan negara perlukan pembaruan. Ini secara umumnya, ya. Mungkin kita perlu melihat lagi secara lebih mendalam, ya, falsafah tersebut, supaya garis panduan itu tidak ketinggalan, ya. Sebab memandangkan sekarang ini banyak perubahan dari aspek teknologi, penggunaan secara atas talian dan juga dalam talian meluas. Jadinya saya percaya dalam falsafah pendidikan negara pun perlu sedikit tambah baik, ya. Dan yang terakhir adalah cadangannya adalah kita perlukan peruntukan ataupun perbelanjaan negara yang mengutamakan keutamaan sekolah dan juga IPT, dan juga of course lah, dalam usaha kita nak menambah baik pendidikan, sektor pendidikan kita di Malaysia, dalam dasar pendidikan dan juga falsafah pendidikan, perlulah kita masukkan sedikit
keperluan peruntukan dan perbelanjaan negara supaya ianya menjadi intipati perbincangan pihak-pihak atasan di masa akan datang. Ya, itu adalah cadangan-cadangan. Ya. Dan juga sini saya nak masukkan sedikit kesimpulan bahawa dalam kita membawa transformasi baharu dalam dunia pendidikan ini, falsafah pendidikan negara FPN turut sama sepatutnya membuat sedikit perubahan. Ya, kerana ianya akan membawa sedikit banyak impact, bukan sedikit, banyak impact kepada pelajar-pelajar kita dan seterusnya. Impact itu akan membawa kesan dalam 10 ke 20 tahun yang akan datang. Ya. Yang kedua adalah bukan sekadar pelajar-pelajar tetapi juga pihak tenaga pengajar perlu tingkatkan dan lengkapkan diri dengan kemahiran kemajuan teknologi. Dan of course lah dalam falsafah kita sendiri pun dalam kita nak menitik beratkan ataupun tambah baik nilai jati diri tenaga pengajar itu, kemahiran kemajuan teknologi ini sangat penting, tidak mengira jantina ataupun umur, dan perlu dititik beratkan dalam dasar dan falsafah pendidikan negara. Dan yang ketiga adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan ke atas talian. Kita masukkanlah sedikit dalam falsafah ini jika boleh, kerana ianya akan menjadi satu perkara yang sangat penting, ya, memberi impak yang besar kepada semua pihak supaya semua pihak ataupun mana-mana agensi yang terlibat akan menekankan aspek talian ini atas talian apabila ianya diperlukan di masa akan datang. Ya. Dan yang keempat adalah berganding bahu dalam mantapkan dan berusaha terapkan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Dan saya percaya falsafah pendidikan negara itu sendiri pun telah menggariskan ataupun menggaris pandukan nilai-nilai murni dalam masyarakat, ya, dan kesan ini sangat penting, ya, pada ketika ini sebab sebelum pandemik kita telah menjalankan semua aktiviti ataupun program secara fizikal. Namun begitu pada ketika ini, walaupun pandemik dah semakin beransur baik, namun hampir saya percaya 50% ataupun 60% aktiviti masih dijalankan secara atas talian. Dan aktiviti secara atas talian ini mungkin sukar kita nak menerapkan nilai-nilai murni kerananya kita tidak melihat modal insan itu secara atas fizikal, ya, hanya atas talian sahaja, ya. Baik, itu sahaja dari kumpulan kami, Ustazah. Disertakan sedikit rujukan lampiran reference lah dari kumpulan kami. Namun begitu reference ini akan bertambahlah apabila pihak kumpulan kami membuat kertas kerja nanti. Kita akan lengkapkan sebaik yang mungkin, ya. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Semoga intipati dan juga kandungan pembentangan kami ini memenuhi syarat, dan insyaAllah jika ada yang perlu ditambah baik, boleh maklumkan kepada pihak kami dan kami akan tambah baik jika diberi kesempatan. Sekian sahaja Ustazah. Assalamualaikum.